subscribe, like, komen dan share. Asam Rosli Channel. Panas kali ini, Liana Rosli atau lebih dikenali Kak KM kembali menjadi sensasi. Ia berikutan seorang pendakwah selebriti sekali lagi membuat teguran terbuka terhadap Kak KM. Tidak ingin berdiam diri, Kak KM tampil membidas kenyataan itu. Kau siapa Kau nak tumpang populariti aku ke apa? Yang sibuk sangat hal aku tu. Kan? Kalau kau tak nak tumpang populariti, kau tak sibuk. Dah banyak tahun, tiap-tiap tahun, tiap-tiap berapa bulan sekali, nama dia je up. So dia memang gilakan viral sebab bila dia sebut pasal Kak KM, dia akan naik, rating dia akan naik. So memang kesian. Tapi tak apa. Kak KM memang bukan orang yang orang tanya je, no comment. Sorry babe. Kak KM memang tak follow dia, tak follow sesiapa pendakwa. Kak KM memang tak ambil tahu hal-hal dekat luar yang viral terlampau banyak kali. Kita memang tak ambil tahu. Kak KM ni terlampau busy. Tapi artikel tadi tu memang aku tak puas hati sebab dia cakap berniaga cara berdosa, bukan jual benda haram. Kenapa kau nak cakap aku berdosa, nak cakap duit aku tak berkat? Kau jangan ambil kerja Tuhan. Aku dah cakap banyak kali. Okay, Kak Kiam bukan nak kau hajar. Aku tak takut cakap dengan kau. Kalau kau nak datang face to face dengan aku tak takut. Kau dah nak judge orang. Kau nak cakap aku ni pendosa. Kau nak cakap aku duit tak berkat. Hello. Kau tu kalau kau betul, kau dah tegur aku cara baik. Bukan memalukan macam tu. Dalam satu kau cakap benda, lepas tu benda tu viral, semua orang baca, kau nak orang pandang kau apa? Pandang kau mulia. Sorry babe, orang kutuk kau. Serius aku cakap, orang kutuk aku tak kisah sebab aku macam ni, aku tak ada hal. Lagipun Kak KM ni memang tak ambil tahu hal orang. Kau kutuk ke, kau nak mampus ke, aku memang tak peduli. Kau nak cakap-cakap aku, sebenarnya orang lagi blame kau lagi teruk. Serius. Okay, sekarang ni macam ni, memang orang akan tak puas hati bila kita diam. Kak KM punya perangai daripada dulu, sebelum Kak KM jadi Kak KM pun, memang Kak KM memang bukan jenis ambil tahu hal orang. Orang cakap pasal kita tak berhenti, no hal. Sebab kita tahu diri kita. Mungkin orang sakit hati, elok ke apa, kita tak tahu. Jadi orang tu dengki, keliling kita pun dengki dengan kita. Tapi memang tak kisah. Tapi kalau bila kau macam petik-petik nama, so bila kau petik nama kau pun dapat tempias glamour tu. Itu saja sebenarnya, bukan benda lain yang korang nak pun. Korang nakkan glamour tu kan. Tapi susah lah nak glamour sikit. Sekarang ni Kak KM pula kena hack. Nak suspek orang. Kak KM tak nak cakap sebab Kak KM bukan orang yang jenis tanta dia ni, tanta dia tu. Tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Benda tu berdosa kan. Dah jadi jatuh fitnah kita main cakap-cakap macam tu, tak boleh. So kalau Kak KM tahu Kak KM memang banyak haters, tapi banyak juga penyokong. Tapi Kak KM tak kisah pun. Bukan orang siapa yang tak nak jatuhkan Kak KM, cuba awak cakap. Dah 5 kali kena hack sebabkan diorang sakit hati sangat berniaga cara macam tu, macam ni. Kak KM cakap dengan kau kalau orang lain tu kan, ramai je peniaga-peniaga founder ke apa, pakai nak tutup je ni dan nak mampus separuh bogel, tak viral. Aku pun tak faham kenapa diorang tak ambil tahu yang nak separuh bogel tu. Yang Kak KM ni pula yang kau sibuk sangat. Jika adalah individu yang mungkin ingin nasihat Kak KM, adakah Kak KM ni sejenis yang terbuka untuk menerima nasihat? Contohnya macam Kak KM cakap tadi, kenapa tak jumpa depan-depan kan? Boleh? So, apa? Kak KM ni orang biasa yang memang kita boleh terima teguran ke nasihat, tapi bukanlah kata kau nasihat aku sekarang, aku nak ikut tegur pakai tudung tutup litup. Sorry babe. Melainkan kalau benda tu kita tiba-tiba tersedar ataupun tiba-tiba dapat hidayah tu milik Allah. So kenapa kita nak lagipun tengok cara tegur? Kalau cara tegur kau hajar macam yang tadi tu, sorry lah babe, kau jumpa depan aku pun aku tak akan hormatkan kau. Serius cakap lah. Kak KM tak kisah pun apa yang orang nak fikir. Memang Kak KM punya dalam perniagaan dah 6 tahun berniaga, tak pernah orang nak anggap kita ni positif ke apa. Tapi aku tak pernah peduli apa orang nak cakap kan. Sebabnya kita tahu apa yang kita buat. Kak KM ni dibesarkan dengan tahu semua. Kita mengaji, kita semayang, kita tahu semua. Sekolah agama semua kita buat. Tapi bila kita dalam perniagaan kita macam ni, kenapa yang korang nak sibuk sangat? Tapi tak payah nak ni lah. Memang Kak KM memang tak peduli orang pun sebenarnya. Tak kisah langsung sebab kita tahu apa yang kita buat. As long as mak bapak kita pun tahu apa kita buat. Tengoklah mak bapak Kak KM, mak kita, adik-beradik kita happy dengan kita macam mana. Kita memang akan jaga semua. Kau tak payah sibuk hal orang boleh. Kau boleh jaga anak beranak kau dulu, bini kau, anak perempuan kau. Tak tahu apa jadi kat belakang kau, sibuk ambil tahu hal orang. Tak boleh macam tu. Orang-orang kat luar sana yang kaki kecam Kak KM, Alhamdulillah Kak KM tak kisah. Okay, benda tu tak menjatuhkan aku ataupun tak merugikan ataupun tak menghilangkan duit aku sesen pun. Jadi korang nak buat apa, buatlah. Asalkan sampai kau puas hati. Lepas tu dosa kau tanggung sendiri, ya? Lagi satu aku nak pesan, tak payah ambil kerja Tuhan. Itu reaksi pendakwah bebas Pius Said apabila tegurannya terhadap usahawan sensasi Kak KM atau Liana Rosli disambut dengan sindiran kasar menerusi luahan kepada M-Star sebelum ini.
Tenang menjawab segala rasa tidak puas hati Kak KM, Pius Said berkata dia yakin anak kepada dramatis terkenal Norma Darmanhuri itu masih mempunyai iman di hati kerana terkesan dengan tegurannya sebelum ini. Kali ini, M-Star memberi ruang kepada Pius Said untuk menerangkan satu persatu tentang isu yang dibangkitkan Kak KM, termasuk dikatakan cuba melakukan kerja Tuhan. Bila dia respon kepada apa yang saya sebut tu, dia senang satu respon yang seperti mana dia respon kepada teguran-teguran oleh asatizah yang lain, ustaz-ustaz yang lain. Piu Amin pernah tegur dan sebagainya. Jadi walaupun begitu, bila mana dia ada respon, bila mana saya tegur tu, maknanya di sana ada iman. Saya sebut ada iman pada diri dia tu. Maknanya masih lagi ada sifat tersentak, itu maknanya ada iman lagi. Maksudnya itu satu positif, satu yang positif. Cuma hanya bila dia sebut jangan ambil kerja Tuhan itu biasalah dia akan ungkap perkara yang sama. Kenapa kau nak cakap aku berdosa, nak cakap duit aku tak berkat? Kau jangan ambil kerja Tuhan. Banyak orang yang saya tegur, figure-figure yang saya tegur, itulah ungkapan. Jangan ambil tugas malaikat, jangan ambil tugas Tuhan. Saya ada sebut dalam posting semalam. Yang pertamanya, kalau kita ambil kerja Tuhan, itu bukan kerja Tuhan, itu perintah Tuhan. Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik ummah dikeluarkan untuk manusia. Tugas kita ada dua. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang buat kemungkaran. Jadi ini tugas kita semua, bukan tugas seorang ustaz, bukan tugas seorang tu imam. Tugas semua. Nabi ada ajar pada kita. Ada 3 kaedah cegah kemungkaran. Nabi kata man ra'a minkum munkaran. Siapa lihat satu kemungkaran, lihat sini kata ulama, ataupun dia tahu, dia tak lihat, dia tahu, orang bagi tahu dia. Macam kes dia ni, orang tag saya sikit-sikit tag. Bila dia tag kita akan tengok apa benda yang dia nak tag kita tu. Tapi itulah yang muncul benda yang sama. Jadi Nabi kata siapa yang nampak satu kemungkaran falyughayyiru biyadihi, dia kena cegah guna tangan dia. Tangan maknanya kuasa. Saya tak ada kuasa, maka turun peringkat kedua. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan lidah, maka kita sekarang lidah sekarang guna tangan. Kita komen, kita buat video, teguran-teguran dan sebagainya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu yang ketiga guna hati. Zalika dhaful iman. Itu serendah-rendah iman. Maka respon saya kalau kata ambil kerja Tuhan, bukan saya tak ambil kerja Tuhan, tapi saya ambil perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah. KM pun sendiri ada cakap yang you ni mungkin just nak ambil populariti dia, gila viral, gila followers. Dia memang gilakan viral sebab bila dia sebut pasal Kak KM, dia akan naik, rating dia akan naik. So apa respon Ustaz mengenai perkara itu? Okey, yang pertamanya bila kata memang ini jawapan yang rare lah, ataupun respon yang sangat rare. 3 benda, tugas Tuhan, tumpang popular. Saya nak tanya, betul ke dia popular? Itu saja soalan saya, betul ke dia popular? Ataupun dia hanya ke depan dalam isu yang dia dedahkan itu saja, keaiban-keaiban yang didedahkan kepada masyarakat. Ini tak sihat tuan-tuan. Ni semua tak sihat. Tak sihat daripada anak-anak. Saya ada anak perempuan. Saya ada anak lelaki yang menonton perkara macam ni, dan orang pun atau orang Melayu Islam. Satu perkara yang sangat mengaibkan, bukan setakat diri keluarga, tapi mengaibkan agama. Kalau dia kata nak tumpang populariti, saya sebut pada dia, saya dah popular dah, tak perlu nak tumpang populariti orang lain. Kalau nak khabar gitu, tapi hakikatnya memang saya pun tak popular. Cuma nak sebut kepada kita, bila mana isu ni, maknanya bila mana netizen nampak isu ni, mereka mengisukan dalam Instagram, dalam Facebook dan sebagainya, bukan nak menaikkan nama saya, bukan nak menaikkan nama Kak KM dan sebagainya, tapi ini teguran secara overall. Semua, bukan setakat dia kita tegur, orang kata serampang 2 mata. Tegur dia dan juga tegur kepada netizen atau pengikut-pengikut dia yang panggil sekarang ni istilah ta'assub. KKM pula sendiri dia kata dia rasa terkilan bila Ustaz sendiri tak menegur secara berdepan. So dia kata kalau berjumpa secara berdepan bertegur, itulah adalah lebih baik. So apa respon Ustaz mengenai perkara itu? Baik, oleh kerana keadaan kita, yang pertama jauh, saya pun tak kenal dia sangat. Yang kedua, saya pernah DM dia kalau tak silap saya. Sebab saya tegur dia ni bukan tahun ni saja, 2-3 tahun lepas. Sebelum tu lagi pernah menegur, dan ada sekali first bila mana saya tegur dia adalah daripada keluarga dia yang DM saya, tanya mana, kau duduk kat mana, nak jumpa saya, maknanya dalam ancaman dan sebagainya. Tapi itu isu yang lama, saya tak nak sebutlah siapa daripada keluarga dia. Cuma kena sebut tuan-tuan macam Allah SWT pada M-Star ni, saya nak sebut, iaitulah kenapa saya tak jumpa dia, tak ada kesempatan. Saya duduk di Perak, saya bukan duduk di KL. Yang kedua, saya tegur secara umum sebab dosa yang dia buat itu secara umum, bukan kalau persendirian tu lain. Dosa secara umum, maka kita kena tegur secara umum supaya masyarakat pun dapat pedoman daripada perkara tersebut. Semua komentar daripada netizen yang nak cari yang sokong dia tu tak kurang sangat. Yang menyokong untuk ditegur itu ramai. Yang sokong untuk dia buat seksi-seksi itu tak ada. Boleh kata 2-3 orang, 4-5 orang. Tapi banyaknya netizen mempersetujui teguran kami ini. Maksudnya netizen pun tahu ini perkara betul, ini perkara salah. Jadi kalau KKM nak jumpa, saya boleh, silakan, kita boleh jumpa, insya-Allah boleh bermuzakarah baik-baik dalam perkara ini, insya-Allah. Allah, saya nak sebut kepada KKM, minta maaf kalau dengan kata-kata saya, tulisan saya itu mengguris hati. Maksudnya KKM masih lagi ada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhlah ada sifat malu dalam diri kita. Kalau KKM nak berniaga, silakan. Saya tak kata perniagaan KKM haram. Cuma uslub gaya untuk iklan itu satu gaya yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab orang kata al-ghayah la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita boleh jadi jutawan. Saya seorang peniaga juga, tapi kita adalah buat dengan cara
tersebut yang mendatangi keberkatan. Kita nak keberkatan dalam kehidupan kita. Dan buat netizen semua, bagi yang menyokong kat KM, tengok balik, adakah perlu kita sokong perbuatan dia, produk dia silakan nak beli, tapi perbuatan dia jangan kita tiru, sebab dia satu menatijahkan satu benda yang sangat-sangat tidak baik. Saya nak bagi satu hadis Rasulullah SAW yang sangat-sangat dekat di hati saya dan sepatutnya sangat dekat di hati setiap orang. Nabi kata, man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang mencetus satu jalan yang baru, dia buat satu jalan yang baru, jalan yang macam mana? Sayyi'ah, yang buruk, falahu wizruha, dia akan dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang follow perbuatan. Jadi saya tegur kat KM itu supaya dia berhenti buat perkara tersebut, supaya tidak satu masa nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya khabar, Nabi sebut, Allah sebut, ulama sebut, apa dia? Di akhirat nanti kita banyak dosa sebab dosa orang yang follow perbuatan kita. Maka kena sedar cepat-cepat sebelum malakul maut datang menjemput kita. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Asal Basri Channel.